Biografi Muhammad bin Abdullah, Perjalanan Hidup Seorang Nabi, Zulkifli Muhammad Yusuf, Nur Naimah Abdurrahman, edisi 2011. Bab 3, Hijrah ke Habsyah, 615 Masihi hingga 622 Masihi. Berpindah ke Habsyah. Apabila Muhammad melihat penderitaan yang dialami oleh sahabat-sahabatnya, di mana orang-orang Quraisy yang belum Islam mahu mengazab mereka, termasuk yang bukan hamba seperti Zubair bin Awam, Uthman, bahkan Abu Bakar sendiri, pada masa itu Muhammad mengizinkan mereka berpindah ke Habsyah. Muhammad berkata, "Sesungguhnya di bumi Habsyah ada seorang raja. Tidak ada orang yang zalim di negaranya. Berpindahlah ke sana, sehingga Allah mendatangkan jalan keluar daripada apa yang kamu hadapi." Orang pertama berhijrah adalah Uthman dan istrinya Ruqayyah, anak perempuan Muhammad. Kemudian diikuti pula oleh Abu Huzaifah, Zubair, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah, dan Uthman bin Maz'un. 12 orang semuanya yang berhijrah ke Habsyah. Abu Bakar pun berhijrah juga. Selepas 2 hari perjalanan, dia tiba di kawasan Ahabish. Orang-orang dari Habsyah menetap di situ. Mereka ini bukan Arab. Ketua mereka bernama Dughna. Apabila Dughna ternampak Abu Bakar, yaitu salah seorang pemuka Quraisy yang terkenal dengan akhlak mulia dan seorang yang baik, dia terkejut apabila mendengar daripada Abu Bakar apa yang berlaku. Dughna berkata, "Mari kita balik ke Mekah dengan aku. Engkau dalam jaminan aku dan suku Ahabish." Apabila tiba di Kaabah, Dughna mengiklankan kepada orang bukan Islam Quraisy, Abu Bakar dalam jaminannya. Sesiapa yang mengganggu Abu Bakar, dia akan diperangi oleh Ahabish. Orang bukan Islam Quraisy tidak berani mengganggu Abu Bakar kerana dia di dalam jaminan suku Ahabish. Esoknya, Abu Bakar datang ke Kaabah dan membaca Al-Quran dengan kuat. Akhirnya mereka menghasut Dughna. "Engkau jamin Abu Bakar, tetapi dia duduk di Kaabah menghina Tuhan-Tuhan kami. Bagaimana kami mahu bersabar?" Dughna yang juga orang bukan Islam datang berjumpa dengan Abu Bakar. "Aku jamin engkau bukan untuk engkau menghina Tuhan-Tuhan orang bukan Islam di Kaabah," kata Abu Bakar. "Aku hanya membaca Al-Quran." Walau bagaimanapun, Dughna tetap tidak setuju. Abu Bakar berkata, "Aku tidak mahu lagi jaminan kamu. Biar aku tidak ada jaminan, tetapi aku boleh membaca Al-Quran." Akhirnya, Abu Bakar terus tinggal di Mekah tanpa jaminan sesiapa. Oleh itu, Abu Bakar terus menemani dan mendampingi Muhammad. Umar masuk Islam. Tekanan dan kezaliman Quraisy yang belum Islam terus berlaku sehingga berlaku peristiwa yang menggembirakan Muhammad bin Abdullah. Peristiwa itu adalah peristiwa Umar Al-Khattab masuk Islam. Salah seorang daripada 2 orang pemimpin bukan Islam Quraisy yang memusuhi Islam. Peristiwa ini berlaku pada tahun ketiga selepas kenabian. Umar, walaupun berpribadi keras dan gagah perkasa, tetapi dia juga seorang pembidato yang bijaksana. Kalau dia bersemangat dalam suatu perkara, dia akan kerjakan sampai berhasil. Inilah juga ciri-ciri yang ada pada Amr bin Hisham yang lebih dikenali sebagai Abu Jahal. Oleh itu Muhammad berdoa, "Ya Allah, perkuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada 2 Umar." 2 Umar yang dimaksudkan adalah Umar Al-Khattab
dan Amr bin Hisham iaitu Abu Jahal. Oleh kerana dengan adanya orang yang berwatak sebegini dalam Islam, ia menguatkan Islam. Allah mengabulkan doa Muhammad kepada Umar Al-Khattab. Sebelum Islam, Umar bersikap keras ke atas orang Islam. Kali pertama dia berlembut dengan orang Islam apabila sahabat-sahabatnya mula berhijrah ke Habsyah. Ada seorang sahabat wanita daripada kalangan sahabat Muhammad bernama Abdullah. Dia berpakat dengan anaknya berhijrah ke Habsyah. Mereka berjanji akan bertemu di belakang bukit pada waktu tengah malam, waktu orang tidak ada. Secara senyap-senyap, dia keluar dari rumahnya menuju ke belakang bukit. Anaknya sudah menunggu di sana. Tiba-tiba, dia terserempak dengan Umar. Umar bertanya, "Kemana kamu mahu pergi, wahai Abdullah?" Pada masa itu, Quraisy memang tidak membenarkan orang-orang Islam keluar dari Makkah. Abdullah menjawab, "Kamu siksa kami. Kamu ganggu kami. Kamu tidak mahu lagi kepada kami. Biarlah kami keluar dari Mekah. Kamu tidak rugi apa-apa kalau biarkan aku keluar dari Mekah." Umar berkata, "Kalau begitu, ini perpisahan antara kita, wahai Abdullah." Memang Umar ada hubungan dengan Abdullah. Kata Umar lagi, "Semoga keselamatan menyertai perjalanan kamu." Inilah kali pertama Umar berlembut. Abdullah pun terkejut. Sebelum ini, Umarlah orang yang paling keras dengan Islam. Dialah yang sukarela datang mengazab seorang hamba perempuan daripada suku Mu'ammilah. Umar bukan daripada suku Mu'ammilah, tetapi kerana tidak senang dengan Islam, dia menawarkan diri mengazab hamba suku Mu'ammilah ini. Dia memukul hamba ini sehingga jemu. Apabila Abdullah sampai kepada anaknya bertanya, "Wahai ibu, adakah orang yang melihat kamu?" Jawabnya, "Ada, Umar." Abdullah terkejut. "Bagaimana ibu boleh terlepas?" Itulah yang berlaku, Maha Besar Tuhan. Bukan sahaja dilepaskan aku, bahkan didoakan untuk keselamatan aku dalam perjalanan. Abdullah berharap kepada ibunya. Mungkin kerana ibu berharap sangat Umar masuk Islam. "Benar, demi Allah, aku berharap sangat Umar masuk Islam." Abdullah berkata, "Wahai ibu, demi Allah Umar tidak akan mengucap 2 kalimat syahadah selagi keledainya tidak mengucap dahulu. Mustahil bagi Umar mahu masuk Islam." Memang benar, pada masa itu Umar belum lunak dengan Islam. Tetapi dia hanya berlembut dengan Abdullah atas dasar hubungan darah sahaja. Apabila Umar balik ke rumahnya, dia mula berfikir, bagaimana boleh berlaku semua bencana ini? Pecah belah di kalangan Quraisy yang berlaku, orang mula meninggalkan Mekah. Siapa puncanya? Umar berkata, "Ini semua berpunca daripada Muhammad." Dia bertekad membunuh Muhammad supaya selesai semua masalah. Esoknya, selepas bangun pagi, terus dia mempersiapkan dirinya dengan pakaian dan peralatan. Dia keluar dari rumahnya. Hatinya bulat membunuh Muhammad. Salah seorang sahabat Nabi ternampak Umar sedang berjalan. Sahabat ini sudah Islam, tetapi orang tidak tahu keislamannya. Kerana tekanan yang terlalu hebat, dia menyembunyikan keislamannya. Namanya Nu'aim bin Abdullah. Apabila dia melihat Umar dengan pakaian perangnya dan lengkap dengan senjata, di mukanya jelas marah. Dia memberanikan diri menegur Umar. "Kemana kamu hendak pergi, wahai Umar?" "Aku mahu membunuh orang yang memecah belahkan kaumku dan menghina datuk nenekku." Nu'aim menjadi cemas. Nu'aim bimbang berlaku sesuatu pada Muhammad. Dia cuba mengingatkan Umar. "Wahai Umar,
Adakah kamu rasa kamu boleh lepas daripada suku Abdul Muttalib kalau kamu membunuh Muhammad? Umar menjawab dengan tegas. Walaupun aku akan dibunuh oleh suku Abdul Muttalib, aku tidak peduli. Nuaim semakin cemas melihat Umar tidak memikirkan nyawanya sendiri. Tetapi dia cuba melambat-lambatkan Umar lagi supaya dia sempat memberitahu Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Akhirnya dia berkata kepada Umar, "Kalau begitu, kamu mulakan dulu dengan keluarga kamu." Umar berkata, "Siapa yang kamu maksudkan?" Nuaim berkata, "Adik perempuan kamu, Fatimah." "Adakah Fatimah sudah meninggalkan agamanya?" "Betul," kata Nuaim. Umar terus berpatah balik ke rumah adiknya. Pada masa itu, Fatimah dan suaminya baru masuk Islam. Suaminya Sa'ad bin Zaid, antara golongan yang paling awal Islam dan 10 yang dijamin syurga. Apabila Umar sampai ke rumah Fatimah, dia mendengar suara orang membaca Al-Quran. Fatimah dan suaminya sedang belajar Al-Quran daripada Khabbab bin Arad. Muhammad menghantar Khabbab bin Arad mengajar Sa'ad dan Fatimah yang baru masuk Islam. Umar memukul pintu rumah dengan kuat. Fatimah dan suaminya cepat-cepat menyembunyikan Khabbab. Baru mereka membuka pintu. Umar terus bertanya Fatimah, "Apa yang aku dengar tadi?" "Tidak ada apa-apa," kata Fatimah. "Aku dengar tadi," bentak Umar. "Adakah itu daripada Muhammad?" Mereka tidak menjawab. Umar berpaling kepada Sa'ad adik iparnya. "Adakah kamu sudah murtad?" Sa'ad dengan tenang menjawab, "Aku tidak murtad, wahai Umar. Tetapi aku masuk Islam." Umar terus menempeling Sa'ad. Sekali tempeling sahaja, hidung Sa'ad berdarah. Fatimah cuba menghadang Umar daripada memukul suaminya. Fatimah pun ditempeling. Berdarah juga hidung Fatimah. Fatimah menangis. Hatinya merintih supaya Umar lembut kepada Islam. Apabila melihat suasana itu, Umar menjadi kasihan pula. Hatinya menjadi lembut. Umar berkata, "Tunjukkan kepada aku helaian yang kamu baca tadi." Fatimah berkeras tidak mahu. Akhirnya Umar bersumpah, "Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan buat sesuatu yang tidak baik." Apabila Fatimah melihat Umar mula lembut, dia berterus terang kepada Umar, "Wahai Umar, ini kata-kata Allah. Engkau belum Islam. Syirik itu najis. Kalau engkau hendak baca, engkau masuk ke dalam. Engkau mandi dulu." Oleh kerana hati Umar yang hendak sangat mendengar Al-Quran, dia bersetuju masuk ke dalam dan mandi. Selepas itu, baru Fatimah memberi helaian itu kepada Umar. Dengan pentadbiran Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui, helaian itu mengandungi surah Taha, iaitu ayat yang menceritakan berkaitan dengan kiamat. Menjadikan hati Umar terus diproses selepas membaca ayat-ayat itu. Akhirnya, Allah mencampakkan petunjuk ke dalam hatinya apabila dia membaca ayat 14 daripada surah itu yang bermaksud, "Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Oleh itu, sembahlah daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku." Umar berkata, "Tidak sepatutnya yang mempunyai kata-kata ini disekutui. Alangkah indah dan mulianya kata-kata ini." Umar meminta hendak berjumpa Muhammad. Apabila Umar menyebut kata-kata itu, Khabbab keluar dari tempat persembunyiannya. Khabbab berkata, "Aku akan bawa kamu kepada Muhammad." Khabbab membawa Umar ke Darul Arqam. Semasa tiba di rumah Arqam bin Abi Arqam,
Umar masih lagi dalam pakaian perangnya dan lengkap bersenjata. Berita yang sampai daripada Nuaim bahwa Umar hendak membunuh Muhammad semua. Semua sahabat bersedia menghadapi Umar. Mereka belum tahu apa yang berlaku di rumah Fatimah. Apabila Umar mengetuk pintu, Hamzah meminta izin Muhammad. Biar aku yang bunuh dia dengan pedangku ini. Walaupun Umar sasa dan gagah, tetapi dia tidak dapat menandingi Hamzah. Hamzah adalah pendekar yang tidak ada tandingannya. Hamzah berkata, kalau dia masuk, masuklah dengan pedang ini aku bunuh dia. Dengan pedang ini aku akan bunuh dia. Muhammad berkata, jangan. Masuk ke dalam wahai Hamzah. Hamzah taat pada arahan Muhammad. Dia masuk ke dalam. Muhammad menyuruh membuka pintu. Semua sahabat pelik dan cemas. Umar datang hendak membunuh Muhammad. Beliau menyuruh membuka pintu tanpa ada pengawal. Tetapi ini perintah Muhammad. Semua taat dengan hati masing-masing cemas. Apabila dibuka pintu, Umar dengan perwatakannya yang gagah perkasa itu masuk. Terus dia mendekati Muhammad. Muhammad memegang hujung baju Umar dan disentapnya sampai bergegar Umar. Dan dia terduduk di depan Muhammad. Muhammad bertanya kepadanya, bila lagi kamu hendak menerima Islam, wahai Ibnu Al-Khattab? Adakah kamu hendak tunggu sampai kamu ditimpa bala? Pada masa itu Umar melafazkan, aku mengaku tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku mengaku engkaulah pesuruh Allah. Terus Muhammad bertakbir, yaitu memuliakan Allah, menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang ada di dalam juga ikut bertakbir. Bergema takbir Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Dan semua orang mereka merasakan ada sesuatu yang berlaku. Selepas masuk Islam, Umar bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa di kalangan Quraisy yang paling memusuhi Islam? Mereka memberitahu Abu Jahal. Dia terus ke rumah Abu Jahal, memberitahu Abu Jahal dia masuk Islam. Umar bertanya, siapa di kalangan Quraisy yang tidak boleh menjaga rahsia? Sahabat-sahabatnya memberitahu Jamil bin Muammir. Umar pergi mencari Jamil bin Muammir dan berjumpa Jamil berdekatan dengan Ka'bah. Umar datang dan duduk berdekatan dengan Jamil. Wahai Jamil, engkau tahu tidak? Apa? Tanya Jamil. Tahukah engkau aku telah mengucap syahadah Islam? Aku sudah masuk Islam? Tanpa bertanya lagi, Jamil terus bangun dan menjerit di Ka'bah. Wahai pembesar-pembesar Quraisy, wahai sekalian Quraisy, Umar Al-Khattab sudah murtad daripada agama kita. Berpusu-pusu pembesar Quraisy datang kepada Umar. Apakah engkau sudah murtad, wahai Umar? Tidak, jawab Umar. Tetapi aku sudah Islam. Aku sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Mereka semua memukul Umar. Umar melawan mereka semua. Perlawanan antara Umar dan pembesar-pembesar Quraisy ini berlaku dari pagi sampai menjelang senja. Oleh kerana dia seorang sahaja berlawan dengan pembesar-pembesar Quraisy yang ramai itu, Umar letih dan tidak berdaya. Umar mencari siapa di kalangan mereka yang paling mulia, paling besar kedudukannya di kalangan orang bukan Islam Quraisy. Umar ternampak Utbah bin Rabi'ah. Umar menumbangkan Utbah ke tanah dan terus dia naik ke atas Utbah serta diletakkan jarinya ke mata Utbah. Umar berkata, wahai Utbah,
Jauhkan mereka semua daripada aku. Kalau tidak, aku butakan mata engkau. Utbah yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi terpaksa meminta kepada semua pembesar Quraisy yang lain beredar dari situ. Dengan itu, terlepaslah Umar daripada Quraisy. Keesokan harinya, Umar datang ke Ka'bah. Dia membaca Al-Quran dengan kuat. Tiada siapa yang berani mengganggu. Selepas itu, Umar datang berjumpa Muhammad di Darul Arqam. Katanya, "Wahai pesuruh Allah, bukankah kita orang Islam? Dan bukankah mereka orang bukan Islam?" "Benar," kata Muhammad. Umar berkata, "Kalau begitu, kenapa kita sorokkan Islam, agama kita?" "Benar," kata Muhammad. Dengan itu, Muhammad mengumpulkan sahabat-sahabatnya di Darul Arqam. Muhammad hanya memanggil sahabat-sahabat daripada kalangan bangsawan Quraisy dan yang merdeka, manakala yang hamba tidak dipanggil. Apabila dikumpulkan, jumlah mereka seramai 40 orang. Muhammad membariskan mereka 2 barisan, masing-masing dengan senjata masing-masing. Barisan pertama diketuai oleh Hamzah dan barisan kedua diketuai oleh Umar. Muhammad berada di antara 2 barisan. Mereka keluar dari Darul Arqam dalam perarakan luar biasa menuju ke Kaabah sambil bertakbir. "Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah dan Allah yang maha besar. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar." Quraisy hanya mampu melihat. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. 40 orang semuanya daripada Quraisy dan daripada keluarga-keluarga bangsawan mereka. Apabila Umar masuk Islam, dakwah Islam semakin besar dan semakin terang-terangan. Quraisy semakin tertekan. Dengan itu, semakin kuat pula tekanan yang mereka lakukan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami tidak boleh sembahyang di Kaabah sehinggalah Umar masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, dia memerangi mereka sehingga Quraisy membiarkan kami sembahyang. Sesungguhnya Islam Umar adalah satu kemenangan." Abu Jahal yang mati akal datang berjumpa Muhammad. Kata Abu Jahal, "Wahai Muhammad, kalau kamu cerca lagi Tuhan kami selepas ini, kami akan mencerca Allah." Lalu turun ayat memberi panduan kepada Muhammad untuk berhadapan dengan sikap Abu Jahal tadi dalam surah Al-An'am ayat 108 yang bermaksud, "Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain daripada Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah kami memperelok pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka." Lalu dia menerangkan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Surah Al-An'am ayat 108. Cara Quraisy menyakiti Muhammad. Ada beberapa peristiwa yang berlaku yang semuanya menggambarkan bagaimana Quraisy menghadapi Muhammad bin Abdullah. Antaranya, pernah Uqbah bin Abi Muayyid, salah seorang daripada pimpinan orang bukan Islam, menjemput Muhammad makan di rumahnya. Apabila Muhammad sudah berada di depan hidangan, Muhammad tidak mahu makan. Puas Uqbah menjemput beliau makan. Muhammad berkata, "Aku tidak akan makan kecuali selepas engkau mengucap 2 kalimah syahadah." Uqbah cuba mengelak. Tetapi Muhammad berharap Uqbah mengucapkan seperti mana Hamzah mengucap, walaupun kerana semangat hendak membela anak saudaranya. Akhirnya, Uqbah tidak dapat mengelak lagi. Baginya, tetamu ini suatu yang besar, memalukan bagi mereka kalau tidak menunaikan hajat tetamu.
Akhirnya dia mengucap 2 kalimat syahadah supaya Muhammad mahu makan hidangannya. Dengan itu, tersebarlah cerita Uqbah mengucap 2 kalimat syahadah. Orang bukan Islam Quraisy semakin geram. Yang paling marah ialah Ubay bin Khalaf kerana Uqbah adalah sahabat baiknya. Dia datang berjumpa Uqbah. Katanya, "Wahai Uqbah, janganlah engkau tengok muka aku lagi selepas ini. Engkau bukan sahabat aku lagi sehingga engkau meludah ke muka Muhammad. Bagaimana engkau boleh mengucap di depannya seperti itu jugalah engkau pergi meludah muka Muhammad." Uqbah pening. Antara 2 pilihan, sama ada hendak memilih Muhammad ataupun memilih pembesar-pembesar Quraisy, iaitu kawan-kawannya. Akhirnya, dia membuat keputusan memilih sahabat-sahabatnya Quraisy. Dia pergi meludah muka Muhammad. Muhammad tetap bersabar. Maka turun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Uqbah dan Ubay bin Khalaf dalam surah Al-Furqan ayat 28 dan 29 yang bermaksud, "Wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si dia itu menjadi sahabat karib. Sesungguhnya dia menyesatkan daku dari jalan peringatan Al-Quran selepas ia disampaikan kepadaku. Dan adalah syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia yang menjadikan dia sahabat karibnya." Uqbah hampir-hampir Islam, tetapi sahabatnya Ubay bin Khalaf merosakkannya. Di akhirat nanti, dia menyesal dan menggigit jari. Menyesal dan menderita yang tidak ada kesudahan kerana menolak Islam yang sudah ada dalam tangannya. Ubay bin Khalaf juga antara orang yang sangat memusuhi Islam. Pada suatu hari, dia datang kepada Muhammad sambil membawa tulang yang sudah reput. Dia memecah belahkan tulang itu dan dihancurkannya menjadi serbuk. Dia menyimbahkan serbuk itu ke muka Muhammad sambil berkata, "Engkau Muhammad yang mengatakan Allah akan hidupkan kami daripada habuk tulang ini? Siapa yang dapat menghidupkan kita daripada habuk tulang ini?" Oleh itu, turun ayat Al-Quran menjawab kepada Ubay ini, iaitu surah Yasin ayat 78 hingga 79 yang bermaksud, "Serta ia mengemukakan satu misal perbandingan kepada kami tentang kekuasaan itu, dan dia pula melupakan keadaan kami menciptakannya sambil dia bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur seperti debu? Katakanlah, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya. Dan dia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakannya." Yang menghidupkan tulang ini kali pertama, dialah yang akan menghidupkan semula. Inilah jawapan Allah kepada Ubay yang mencabar Muhammad. Jawapan ini juga untuk kita apabila kita masih ragu-ragu lagi dengan kekuasaan Allah. Quraisy membuat tawaran baru. Islam terus berkembang. Semakin ramai orang masuk Islam dan semakin ramai orang tahu berhubung Islam. Quraisy yang belum Islam bersidang lagi di Darun Nadwah berbincang bagaimana mahu menyekat Islam. Mereka memanggil Muhammad sekali lagi. Ada tawaran baru untuk beliau. Orang bukan Islam berkata, "Wahai Muhammad, sudah bermacam-macam kami tawarkan kepada kamu, tetapi tidak ada satu pun yang kamu setuju. Sekarang ini, kami hendak buat tawaran lagi. Tawaran ini berat bagi kami, tetapi mudah-mudahan kita dapat kata sepakat. Kami lihat engkau bermati-matian dengan agama kamu. Kami lihat, kami ingin menyeru kepada kamu supaya kita selesaikan masalah antara kita. Engkau sembah Tuhan kami sehari dan kami sembah Tuhan kamu sehari, selang-selang." Muhammad berkata, "Tidak." Mereka berbincang lagi. Kemudian mereka datang lagi kepada Muhammad. "Kalau begitu, kami sembah Tuhan kamu seminggu
dan kamu sembah Tuhan kami sehari. Muhammad berkata, tidak. Mereka pulang berbincang lagi. Kali ini kata mereka, kami sembah Tuhan kamu setahun. Kamu sembah Tuhan kami sehari sahaja. Muhammad tetap menolak. Dengan pertemuan ini, turun surah Al-Kafirun yang lebih kurang bermaksud. Katakanlah, wahai Muhammad, hai orang-orang yang bukan Islam, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mahu menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak akan beribadah kepada kamu beribadah seperti kamu beribadah. Dan kamu pula tidak mahu beribadah secara aku beribadah. Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku. Oleh kerana Muhammad menolak tawaran ini, Quraisy menambah lagi tekanan mereka ke atas pribadi Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang lain. Orang yang paling kuat menyakiti Muhammad ialah jiran-jiran beliau. Antara jiran-jiran beliau ialah Abu Lahab, iaitu bapa saudaranya, Hakam ibnu Abi Asi, Uqbah bin Abi Mu'id dan Uday bin Hamra as-Saqafi. Inilah jiran-jiran terdekat Muhammad. Mereka sepakat menyakiti Muhammad. Semua sampah dan kotoran dari rumah mereka dibuang di hadapan rumah Muhammad. Apabila mereka menyembelih lembu, unta ataupun kambing, segala tari perut dan kotorannya diletakkan di hadapan rumah Muhammad. Walau bagaimanapun, Muhammad tetap bersabar. Beliau sendiri yang membersihkan dan membuang semua sampah dan kotoran itu. Uqbah bin Mu'id meletakkan najis semasa Muhammad sedang sembahyang. Pada suatu hari, Muhammad bin Abdullah sedang sembahyang di Kaabah. Pembesar-pembesar Quraisy melihatnya sambil mengejek beliau. Tiba-tiba, ada orang datang menyembelih unta di Kaabah. Pembesar-pembesar Quraisy mencabar-cabar antara mereka. Siapa yang berani mengambil perut-perut unta yang berdarah dan bernajis itu dan meletakkannya di atas kepala Muhammad yang sedang sujud di Kaabah? Uqbah bin Mu'id, jiran Muhammad, bangun dan berkata, aku yang akan melakukannya. Dia pun pergi mengangkat tali-tali perut itu dan meletakkannya di atas kepala Muhammad yang sedang sujud itu. Uqbah dan pembesar-pembesar Quraisy yang lain ketawa terbahak-bahak sampai tergoyang-goyang badan mereka. Muhammad terus sujud, tidak bergerak-gerak. Perut-perut unta itu terus berada di atas kepala Muhammad yang sedang sujud itu. Sehinggalah Fatimah lalu di situ. Dia membuang semua kotoran-kotoran itu sambil menangis melihat penghinaan dan ujian yang ditanggung oleh Muhammad, ayahnya. Apabila Muhammad bangun daripada sujudnya, beliau memerhati mereka semua. Lantas, Muhammad berdoa dan menyebut setiap nama mereka yang ada pada masa itu. Mengikut cerita perawi hadis ini, aku melihat setiap orang yang Muhammad sebut itu semuanya mati terbunuh di perang Badar. Allah mengabulkan doanya beberapa lama selepas itu. Oleh itu, jangan kita gopoh dalam berdoa. Muhammad pernah berpesan, akan dikabulkan doa seseorang daripada kamu selagi dia tidak gopoh dengan Tuhan. Apabila ditanya, bagaimana gopoh itu wahai Muhammad? Muhammad berkata, yaitu orang yang berkata, aku sudah berdoa dan berdoa tetapi tidak dimakbulkan lagi oleh Allah. Dalam tempoh itu semakin ramai sahabat yang berhijrah ke Habsyah. Sehingga terkumpul di Habsyah 83 orang lelaki dan perempuan. Mereka menetap di sana di bawah naungan Najasyi sehingga turun ayat-ayat terakhir surah An-Najm. Apabila ayat ini turun, Muhammad memilih masa yang ramai orang di Kaabah dan pembesar-pembesar Quraisy ada bersama. Muhammad membaca ayat-ayat dari surah An-Najm ayat 43 hingga 62 dengan suara yang kuat yang lebih kurang bermaksud, dan sesungguhnya
Dialah yang menyebabkan seseorang itu bergembira tertawa dan menyebabkan seseorang itu berduka cita menangis. Dan bahawa sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan bahawa sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan lelaki dan perempuan daripada setitis mani ketika dipancarkan ke dalam rahim. Dan bahawa sesungguhnya dialah yang tetap menghidupkan semula makhluk-makhluk yang mati. Dan bahawa sesungguhnya dialah yang memberikan sesiapa yang dikehendakinya apa yang diperlukannya dan memberikannya tambahan yang boleh disimpan. Dan bahawa sesungguhnya dialah pencipta bintang Syira dan bahawa sesungguhnya dialah yang membinasakan bangsa Ad yang pertama yakni Nabi Hud dan bangsa Thamud, bangsa Nabi Saleh. Maka tidak ada seorang pun daripada kedua-dua kaum itu yang dibiarkan hidup. Dan kaum Nabi Nuh sebelum itu telah juga dibinasakan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat zalim dan sangat melampaui batas. Dan bandar-bandar yang ditunggang balikkan itu, dialah yang mengangkatnya ke angkasa dan menghempaskannya ke bumi. Lalu penduduk-penduduk bandar itu diliputi azab siksa yang meliputinya. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan yang tidak terhingga itu engkau ragu-ragukan, wahai manusia. Islam ini adalah pemberi amaran. Di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu, telah hampir pada masa datangnya hari kiamat. Tidak ada sesiapa pun selain Allah yang dapat menahan atau menghapuskan huru-hara hari kiamat itu. Maka, patutkah kamu merasa hairan terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini sehingga kamu mengingkarinya? Serta kamu tertawa mengejek-ngejek dan kamu tidak mahu menangis menyesali kesalahan kamu serta takutkan balasan buruk yang akan menimpa kamu? Sedang kamu adalah orang-orang yang sombong, angkuh, lagi yang melalaikan kewajipan. Oleh itu, oleh yang demikian hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menurunkan Al-Quran dan beribadah kamu kepadanya dengan sepenuh tauhid. Muhammad pun sujud. Begitu juga orang-orang Islam, bahkan Quraisy, semua sekali turut sujud kerana terkesan dengan ayat ini. Begitulah kebesaran Al-Quran. Seluruh Mekah yang mendengar bacaan Muhammad sujud. Hanya ada seorang lelaki tua yang tidak sujud. Tetapi dia mengambil pasir dan diletakkan ke atas kepalanya sebagai ganti sujud. Pembesar-pembesar Quraisy juga sujud semuanya. Dengan itu tersebarlah berita dalam suku-suku Arab bahawa Quraisy sujud apabila mendengar kata-kata Muhammad. Cerita ini juga sampai ke Habsyah. Quraisy sudah menerima Islam. Sebahagian sahabat Muhammad di Habsyah yang mendengar cerita ini ada yang pulang ke Mekah. Quraisy memboikot suku Abdul Muttalib. Daripada peristiwa tadi, pembesar-pembesar Quraisy merasakan Al-Quran sangat memberi kesan kepada masyarakat. Bahkan mereka sendiri terkesan. Mereka berkata, ini berbahaya. Mesti ada jalan penyelesaiannya. Akhirnya, mereka sepakat memboikot dan memulaukan Muhammad dan orang-orang Islam. Orang yang datang dari luar Mekah juga tidak dibenarkan berhubung dengan orang Islam. Apabila Abu Talib melihat anak saudaranya Muhammad bin Abdullah diboikot, dia mengumpulkan semua suku Abdul Muttalib, suku Abdul Manaf dan suku Hashim. Abu Talib bertanya kepada mereka semua sama ada mereka setuju dengan apa yang dibuat oleh orang Mekah kepada Muhammad. Mereka tidak setuju. Jadi, mereka semua sepakat melanggar sekatan ini. Abu Talib berkata kepada Muhammad, jangan takut. Kalau mereka semua boikot, kami tidak akan boikot. Kami akan terus membantumu. Apabila melihat Abu Talib membela Muhammad, Abu Jahal mengumpulkan semua Quraisy yang lain. Dia menggesa semua Quraisy sama-sama memboikot suku Abdul Muttalib, suku Abdul Manaf, suku Hashim dan siapa saja yang membantu Muhammad. Akhirnya, Abu Jahal berjaya mempengaruhi semua Quraisy yang lain membuat sekatan ke atas Muhammad, orang Islam dan keluarga Muhammad semua sekali.
Mereka menulis perjanjian ini dan digantungkan di dalam Kaabah. Antara isi watikat ini ialah tidak dibenarkan sesiapa berjual beli dengan suku Abdul Muttalib, suku Abdul Manaf dan suku Hashim serta sesiapa juga yang beriman dengan Muhammad. Kedua, tidak dibenarkan sesiapa menjamu mereka. Ketiga, tidak dibenarkan sesiapa melakukan perkahwinan dengan mereka. Dan keempat, tidak dibenarkan mereka membeli makanan dari luar Mekah. Apabila Abu Talib melihat suasana genting ini, dia mengajak semua suku Abdul Muttalib, suku Abdul Manaf dan suku Hashim keluar ke sebuah tempat di hujung Mekah supaya mereka dapat hidup bersama, bantu-membantu bagi menghadapi sekatan ini. Akhirnya, tempat itu dikenali dengan nama Siab Abu Talib, iaitu Kampung Abu Talib. Begitulah keadaan mereka selama 3 tahun. Mereka tidak boleh membeli makanan daripada Quraisy dan dari luar Mekah. Kalau ada pedagang dari luar Mekah hendak menjual kepada suku Abdul Muttalib, Quraisy membayar berkali ganda supaya mereka menjual kepada Quraisy. Pada masa itu, orang-orang Abu Talib ada harta dan wang, tetapi mereka tidak boleh membeli. Sampailah mereka semua menghadapi kebuluran. Walaupun begitu, ada juga pembesar-pembesar Quraisy secara pribadi yang bersimpati kepada orang-orang Abu Talib. Mereka juga ada hubungan darah dengan suku Abdul Muttalib, suku Abdul Manaf dan suku Hashim. Antara yang cuba membantu adalah Hakim bin Khuzam. Pada masa itu, dia belum Islam dan salah seorang pemimpin Quraisy. Hakim mempunyai hubungan kerabat dari sebelah ibunya dengan suku Abdul Muttalib. Pada suatu hari, dia menyiapkan makanan di atas unta untuk dihantar ke Syab Abu Talib. Abu Jahal yang ternampak terus bertanya, "Hendak pergi ke mana, wahai Hakim?" Hakim berkata, "Ini urusan aku. Engkau hendak menghantar makanan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya? Ini urusan aku." Abu Jahal berkeras, "Tidak. Ini bukan urusan kamu. Kamu tidak boleh hantar." Abu Jahal menghalang perjalanan Hakim. Sedang mereka bergelut, datang Abu al-Buhturi bin Hisham. Dia juga salah seorang pemimpin Quraisy. Dia juga bersimpati kepada Muhammad, tetapi atas dasar keturunan, bukan atas dasar agama. Abu al-Buhturi berkata, "Ini urusan Hakim. Dia berhak buat apa saja yang dia mahu. Dia juga salah seorang pemimpin Quraisy." Abu al-Buhturi berkata kepada Abu Jahal, "Engkau tidak ada hak hendak menghalangnya." Abu Jahal berkeras. Ditolaknya Abu al-Buhturi. Abu al-Buhturi menampar Abu Jahal. Mereka berdua bergaduh di situ. Abu al-Buhturi menang. Terlepaslah Hakim menghantar makanan ke Syab Abu Talib. Ada juga orang lain yang turut membantu, tetapi makanan yang dihantar itu tidak mencukupi untuk semua. Sekatan ini menyebabkan orang-orang Islam dan keluarga Muhammad terpaksa makan rumput kering. Akhirnya Hisham bin Ammar, salah seorang pimpinan Quraisy yang juga bersimpati dengan suku Hashim, merasa tidak senang sekatan itu. Dia mula berfikir bagaimana hendak membatalkan sekatan itu. Dia berjaya mengumpulkan 4 orang lagi di kalangan pimpinan Quraisy yang sependapat dengannya. Mereka adalah Hisham bin Ammar, Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im ibnu Adi, Zum'ah bin Aswad dan Abu al-Buhturi. Esoknya, kelima-lima orang ini pergi ke Kaabah bagi membatalkan perjanjian sekatan itu. Hisham menjadi juru cakap. Dia menyeru kepada Quraisy, "Wahai Quraisy, kita sudah bersalah ke atas kaum kita sendiri. 3 tahun kita memboikot kaum kita sendiri. 3 tahun mereka kelaparan. Demi Allah, ini sesuatu yang memalukan. Orang lain akan memalukan kita selama-lamanya selepas ini. Kita mesti membatalkan perjanjian ini." Abu Jahal bangun membantah kerana hal ini sudah disepakati antara orang bukan Islam Quraisy. Sekatan akan berterusan
selagi mereka tidak kembali kepada agama asal mereka. Bangun pula Zuhair bin Abu Umayyah. Kita mesti batalkan sekatan ini. Abu Jahal membantah lagi. Bangun pula Mut'im bin Adi. Kita mesti batalkan. Abu Jahal menjerit membantah lagi. Bangun pula Abu Al-Buhturi. Kita mesti batalkan. Abu Jahal membantah lagi. Bangun pula Zum'ah dari tengah orang ramai. Kita mesti batalkan sekatan ini. Abu Jahal seorang diri berkeras berhadapan dengan 5 orang pemuka Mekah yang lain, yang semuanya bersetuju supaya sekatan itu dibatalkan. Oleh kerana pergerakan 5 orang ini tersusun, orang ramai menyangka inilah pandangan semua pemimpin Mekah kecuali Abu Jahal. Akhirnya salah seorang daripada yang 5 tadi masuk ke Kaabah bagi mengoyakkan perjanjian itu. Rupa-rupanya perjanjian itu sudah dimakan anai-anai. Sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah kalimah Bismikallahumma yang bermaksud dengan nama Allah Tuhan kami. Dengan itu, tamatlah sekatan daripada Muhammad, orang-orang Islam, Abu Talib dan orang-orangnya. Mereka semua kembali semula ke rumah mereka di Mekah. Perjuangan Muhammad dan sahabat-sahabatnya terus ke depan, tetapi tidak pernah sunyi daripada ujian. Muhammad dan sahabat-sahabatnya tetap sabar dalam menempuh ujian dan tetap yakin dengan bantuan dan janji-janji Allah saat-saat kemenangan akan tiba. Tahun kesedihan. Pada tahun ke-10 selepas kenabian, Abu Talib meninggal dunia. Muhammad bin Abdullah sangat sedih dengan kematian Abu Talib. Bapa saudara yang mengganti ayahnya, membesarkannya dan berdiri di belakang perjuangannya, membelanya daripada kejahatan Quraisy yang belum Islam. Semasa Abu Talib nazak, Muhammad ada di sisinya. Berita itu sampai kepada Abu Jahal. Cepat-cepat Abu Jahal datang. Abu Talib masih nazak. Muhammad berada di kepalanya sedang memujuk Abu Talib. Muhammad berkata, "Wahai bapa saudaraku, ucapkanlah, tiada Tuhan melainkan Allah. Perkataan yang membolehkan aku membela kamu pada hari akhirat nanti." Abu Jahal terus menghalang Abu Talib daripada mengucap syahadah. Abu Jahal berkata, "Demi Allah, wahai Abu Talib, kalau kamu melafazkannya, kami akan memalukan kamu selama-lamanya." Akhirnya, Abu Talib berkata, "Aku takut nanti bangsa Arab memalukan aku dengan hal ini." Abu Talib mati dalam keadaan tidak sempat mengucap syahadah. Muhammad terlalu sedih di atas kematian Abu Talib ini. Tidak sempat beliau membawa bapa saudaranya yang dikasihi masuk Islam. Selepas sebulan kematian Abu Talib, Siti Khadijah pula meninggal dunia. Orang yang paling dekat dengan Muhammad, satu-satunya isteri beliau pada masa itu, ibu kepada anak-anak beliau. Orang yang pertama Islam dan orang yang paling banyak membantu perjuangan beliau dari detik-detik awal perjuangan beliau lagi. Selepas menerima wahyu, Muhammad melibatkan diri sepenuhnya masa dengan perjuangan dakwah membawa manusia kepada Allah, memperkenalkan Allah kepada manusia dan menyelamatkan manusia daripada siksa Allah. Siti Khadijah sendiri yang meminta Muhammad berdakwah sepenuh masa. Bahkan segala hartanya diserahkan kepada beliau untuk perjuangan jihad pada jalan Allah. Jibril datang kepada Muhammad. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah Ta'ala mengirim salam kepada kamu dan memerintahkan kamu memberi berita gembira kepada Khadijah bahawa Allah menyediakan rumah untuknya di syurga." Selepas kematian Abu Talib dan Siti Khadijah, tahun itu dinamakan Tahun Kesedihan. Kesedihan ini ditambah lagi
Apabila Muhammad teringat, dalam tempoh 10 tahun perjuangan Muhammad mengajak Quraisy kepada Islam, hanya ada 70 orang lelaki bersamanya di Mekah, tidak termasuk yang di Habsyah. Tetapi jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan tempoh 10 tahun berdakwah. Muhammad mula berfikir menyampaikan dakwah kepada suku-suku yang berada di luar Mekah pula. Penentangan Quraisy semakin hebat selepas kematian Abu Talib dan Khadijah. Muhammad berkata, penentangan yang dahsyat daripada Quraisy ke atas pribadiku tidak berlaku sebelum Abu Talib dan Siti Khadijah meninggal dunia. Muhammad bin Abdullah ke Taif. Muhammad beralih menumpu dakwah kepada suku-suku yang berada di luar Mekah dan mencari orang-orang yang dapat membantu perjuangan beliau dari luar Mekah. Yang paling dekat dengan Mekah adalah Taif. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, Muhammad dengan ditemani oleh Zaid bin Harithah keluar berjalan menuju ke Taif. Apabila sampai ke Taif, mereka bertemu dengan 3 orang ketua Taif di pintu masuk kota Taif. Mereka Abdullah adalah Abdul Jalil, Mas'ud dan Habib, 3 beradik anak-anak Amru bin Umair. Muhammad meminta izin bercakap dengan mereka. Pada awalnya mereka menyambut baik dengan anggapan salah seorang pemuka Mekah daripada suku Abdul Muttalib datang. Muhammad menyampaikan Al-Quran dan berdakwah kepada Islam. Apabila Muhammad selesai bercakap, salah seorang daripada mereka bangun. Katanya, demi Allah, aku tidak akan beriman dengan engkau sehingga terkoyak kelambu Ka'bah. Bangun yang kedua katanya, apakah Allah tidak ada orang lain daripada kamu untuk dilantik menjadi rasul? Bangun yang ketiga katanya, demi Allah, aku tidak akan bercakap lagi dengan kamu. Kalau engkau nabi, amat berbahaya bagiku kalau aku tidak beriman. Tetapi kalau engkau menipu terhadap Allah, sepatutnya lah aku tidak bercakap dengan kamu. Muhammad tetap bersabar. Bayangkan bagaimana mereka menghina Muhammad, tetapi Muhammad tetap bersabar. Muhammad meminta kepada mereka, kalau kamu semua tidak mahu percaya dengan aku, biarkan aku sampaikan kepada orang lain. Mereka berkata, kami tidak akan benarkan kamu berdakwah kepada kami dan juga kepada orang lain. Ketiga-tiga pemimpin Taif ini cepat-cepat masuk ke dalam kota Taif. Mereka mengumpulkan budak-budak nakal dan dibariskan dalam 2 barisan. Apabila Muhammad sampai, mereka menyuruh budak-budak ini membaling Muhammad dengan batu. Belum sempat Muhammad bercakap dengan sesiapa, beliau dihujani dengan lontaran batu sampai berdarah kaki Muhammad. Melihatkan sambutan yang begitu dingin daripada orang-orang Taif, Muhammad pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, Muhammad berhenti rehat di kebun kepunyaan Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah daripada kalangan pembesar Quraisy. Pada masa itu, mereka berada di situ. Apabila mereka nampak Muhammad yang dalam keadaan letih dan kakinya berdarah, mereka rasa kasihan. Mereka menghantar pekerja mereka iaitu Adas Kristian supaya menghantar makanan kepada Muhammad. Apabila Muhammad hendak makan, beliau membaca bismillah. Bukan daripada adat orang Arab membaca bismillah semasa hendak makan. Adas merasa pelik apabila mendengar Muhammad membaca bismillah. Dia bertanya Muhammad, apa yang beliau sebut tadi? Dengan soalan itu, Muhammad tahu Adas ini ada sesuatu padanya. Muhammad bertanya namanya. Katanya, Adas. Dari mana? Adas menjawab, dari Mainawa di utara Irak. Kata Muhammad, itu negeri orang yang baik, Yunus bin Matta. Adas semakin pelik kerana tidak ada orang Arab yang tahu berkenaan Mainawa ini. Apalagi mengetahui sejarah Mainawa itu negeri Yunus bin Matta. Adas bertanya kepada Muhammad,
"Kamu ini siapa? Sampai kamu kenal Yunus bin Matta?" Muhammad berkata, "Dia itu saudaraku. Dia itu seorang nabi dan aku juga nabi." Ada sedar dia sedang berhadapan dengan orang yang luar biasa. Dia terus bangun dan mengucup kepala Muhammad. Utbah dan Syaibah dari jauh memerhati peristiwa itu. Apabila Adas balik, mereka bertanya, "Kenapa kamu cium kepalanya?" Adas berkata, "Dia bercakap dengan kata-kata yang hanya diperkatakan oleh seorang nabi." Utbah dan Syaibah berkata kepada Adas, "Tidak payah kamu susah-susah dengan agamanya. Agama kamu lebih baik daripada agamanya." Muhammad berdoa dan mengadu kepada Tuhan. "Wahai Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanmu. Padamu aku mengadu kelemahanku, kekuranganku, dan kehinaanku daripada manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa Engkau serahkan aku, wahai Tuhan? Apakah kepada orang yang jauh yang mengkeronyokku atau kepada musuh yang berkuasa terhadap urusanku? Kalau tidak ada kemurkaan-Mu padaku, aku tidak peduli semua itu. Namun kesejahteraan-Mu lebih luas buatku. Aku berlindung dengan cahaya-Mu yang menerangi kegelapan dan cahaya-Mu yang membaiki urusan dunia dan akhirat. Daripada Engkau turunkan kemarahan-Mu kepadaku atau kemurkaan-Mu, kepada Engkaulah segala rayuan sehingga Engkau reda. Tiada daya dan kuasa melainkan dengan Allah." Pada masa itu, turun Jibril dan malaikat penjaga Bukit Bukau dan Gunung Ganang. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah mengutus kami kepadamu. Kalau kamu mahu, perintahkan malaikat ini supaya menyelangkup Taif di antara dua bukit yang akan memusnahkan mereka." Muhammad berkata, "Wahai Jibril, jangan. Biar aku sabar dengan kaumku. Semoga Allah keluarkan daripada zuriat mereka orang-orang yang beriman kepada Allah." Selepas itu, Muhammad pulang semula ke Mekah. Muhammad risau Quraisy akan mengganggu dan menyakitinya, sedangkan tidak ada lagi orang yang akan membelanya. Muhammad menghantar wakilnya meminta jaminan keselamatan daripada Ukhnas bin Syuraik. Ukhnas menolak permintaan Muhammad. Muhammad meminta daripada Suhail bin Ammar pula. Suhail adalah orang yang mewakili Quraisy menulis perjanjian Hudaibiyah dengan umat Islam. Suhail juga menolak permintaan Muhammad. Muhammad meminta daripada Mut'im bin Adi pula. Walaupun belum Islam, tetap atas nama kemuliaan dan marwahnya selaku seorang pemimpin Quraisy, Mut'im bersetuju memberi jaminan keamanan kepada Muhammad. Muhammad masuk ke Mekah kali ini dengan jaminan keamanan daripada Mut'im. Pada malam itu, Muhammad bermalam di rumahnya. Esoknya, semasa Muhammad tawaf di Kaabah, Mut'im dengan 6 orang anak lelakinya dengan pakaian perang lengkap bersenjata datang tawaf di belakang Muhammad. Apabila Quraisy melihat kejadian itu, mereka menghantar Abu Sufyan bertemu dengan Mut'im. Abu Sufyan berkata, "Wahai Mut'im, engkau ini penjamin Muhammad atau pengikut Muhammad?" Mut'im menjawab, "Aku penjamin." Abu Sufyan berkata, "Kalau sebagai penjamin, itu urusan engkau. Tetapi kalau sebagai pengikut, kami semua akan perangi engkau." Muhammad kekal di Mekah di bawah jaminan Mut'im bin Adi. Dalam keadaan itu, semakin kuat keinginan Muhammad mencari suku dari luar Mekah yang dapat membantu perjuangan beliau. Beliau bersedia meninggalkan Mekah demi menjayakan agama Allah ini. Jin menerima dakwah Muhammad. Pada suatu hari, Muhammad keluar dari Mekah ditemani oleh Abdullah bin Mas'ud untuk beribadah. Apabila sampai di suatu tempat, Muhammad meminta Abdullah menunggunya di situ
sehingga Muhammad memanggil dia datang. Muhammad pergi jauh sedikit, tetapi Abdullah dapat melihat Muhammad dari jauh. Muhammad sembahyang dan membaca Al-Quran di situ dengan suara yang kuat. Pada masa itu, lalu sekumpulan jin dari tempat yang bernama Nusaybin. Apabila mereka mendengar Muhammad membaca Al-Quran, mereka datang mengerumuni beliau. Abdullah melihat dari jauh. Allah nampakkan padanya jin-jin itu. Abdullah berkata, "Kerana banyaknya jin itu, sampai akhirnya aku tidak nampak Muhammad lagi. Aku hendak datang kepada Muhammad, cemas keselamatan Muhammad. Tetapi beliau memberi isyarat supaya aku jangan datang. Oleh itu, aku duduk semula di tempat aku dan aku melihat dari jauh." Allah menceritakan peristiwa ini di dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 2 hingga 4 yang bermaksud, "Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. Lalu kamu beriman kepadanya, dan kami tidak sekali-kali mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Dan ketahuilah wahai kaum kami, sesungguhnya maha tinggi kebesaran dan keagungan Tuhan kita daripada beristeri ataupun beranak." Dalam ayat 19 dan 20 daripada surah yang sama, Allah menyatakan yang bermaksud, "Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri mengerjakan ibadah kepadanya, mereka hampir-hampir menindih satu sama lain mengerumuninya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah beribadah kepada Tuhanku semata-mata, dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesiapa pun." Banyak ayat Al-Quran turut menceritakan berkaitan dengan jin. Menurut Imam Ibn Al-Jauzi, jin tidak cerdik seperti manusia. Allah tidak memberi kecerdikan akal kepada mereka. Jin paling cerdik adalah seperti kanak-kanak di kalangan manusia. Yang cerdik hanya iblis. Maka iblislah yang menyesatkan mereka. Dalam surah Al-Jin ayat 4, Allah menyatakan yang bermaksud, "Dan dengan ajaran Al-Quran nyatalah sesungguhnya ketua yang kurang akal pertimbangannya daripada kalangan kita mengatakan kepada Allah kata-kata yang melampaui kebenaran. Mereka berkata, kami tidak menyangka ada orang yang berani menipu berhubung Allah." Jin-jin inilah yang menolong ahli-ahli sihir, para pendeta dan orang-orang yang belum Islam. Mereka juga meminta tolong kepada ahli-ahli sihir dan pendeta-pendeta. Dalam ayat 6 pula bermaksud, "Dan sesungguhnya adalah salah perbuatan beberapa orang daripada manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu, mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Oleh itu, pada hari itu, semua jin ini masuk Islam." Inilah berita gembira dan hiburan pertama buat Muhammad selepas menghadapi penentangan daripada kaumnya dan daripada penduduk Taif. Semasa manusia tidak menerima Islam, jin datang menerima Islam. Mereka yang Islam kemudiannya berdakwah pula kepada kaum mereka yang lain sehingga tersebar Islam di kalangan jin. Allah mahu mereka yang lain. Allah mahu menghiburkan Muhammad selepas 10 tahun berjuang. Hanya ada 70 orang di Mekah. Allah menceritakan hal ini dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32. Quraisy menghantar wakil bertemu Najasyi. Quraisy berusaha membawa balik sahabat-sahabat Muhammad, orang-orang Islam yang berhijrah ke Habsyah. Mereka menghantar 2 orang wakil kepada Najasyi, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amru bin Al-As. Mereka membawa hadiah barang-barang kulit kerana itulah yang paling disukai oleh Raja Najasyi Habsyah. Mereka juga menyiapkan hadiah untuk penasihat-penasihat Najasyi. Sebelum mereka menghadap Najasyi, mereka menyogok dahulu penasihat-penasihat Najasyi dengan hadiah-hadiah mereka. Mereka menyampaikan hasrat mereka kepada penasihat-penasihat Najasyi. Mereka datang membawa balik kaum mereka yang lari ke Habsyah. Mereka ini, iaitu orang-orang Islam, menolak agama kami dan juga menolak agama kamu. Oleh itu, kamu ingin meminta Najasyi menyerahkan mereka semula kepada kami untuk kami bawa pulang ke Mekah. Selepas itu,
Baru Abdullah dan Amr bin Al-As menghadap Najasyi dan terlebih dahulu mereka menyampaikan hadiah. Najasyi gembira menerima kunjungan mereka dan menerima hadiah mereka. Selepas menyampaikan hasrat mereka kepada Najasyi, Najasyi berkata, "Selepas aku mendengar daripada pihak kamu, aku mesti juga mendengar daripada orang-orang Islam." Semua sahabat Muhammad yang berada di sana dipanggil ke istana Najasyi. Mereka semua datang diketuai oleh Ja'far bin Abu Talib. Najasyi bertanya, "Apa sebenarnya cerita kamu ini? Dan apa agama baru yang kamu bawa itu?" Kata Ja'far, "Dulu kami menyembah berhala. Kami makan binatang yang tidak disembelih. Kami melakukan maksiat. Kami bergaduh sesama sendiri. Dan kami memutuskan persaudaraan serta kami menyakiti orang lain. Selepas itu, datang kepada kami seorang lelaki daripada kaum kami, orang yang paling mulia di kalangan kami dengan agama daripada Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Dia mengajak kami menyembah Allah yang Maha Esa dan mengajak kami meninggalkan berhala batu-batu yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat itu. Dia mengajak kami supaya bersaudara dan berakhlak mulia. Dia mengajak kami meninggalkan maksiat dan dosa." Ja'far berjaya menerangkan Islam secara ringkas dan terang kepada Najasyi, yang mana semua amalan Islam itu amalan yang mulia dan terpuji. Najasyi senang hati dan gembira mendengar taklimat daripada sepupu Muhammad ini. Najasyi bertanya lagi, "Adakah ada pada kamu apa yang lelaki itu bawa?" Ja'far membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Najasyi daripada surah Maryam ayat 1 hingga 2 yang bermaksud, Kaf ha ya ain sad. Ini adalah perihal limpahan rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad, kepada hambanya Zakaria. Ja'far membacakan ayat-ayat yang menceritakan berkaitan dengan Yahya dan Zakaria daripada surah Maryam. Selepas selesai Ja'far membaca, Najasyi berkata, "Demi Allah, risalah ini dengan apa yang dibawa oleh Isa adalah daripada sumber yang satu." Najasyi terkesan dengan ayat-ayat ini. Apa yang ada di dalam Al-Quran sama dengan apa yang ada padanya. Najasyi juga ulama dalam agama Kristian. Dengan itu, Najasyi memerintahkan supaya membenarkan orang-orang Islam terus tinggal di bawah pemerintahannya di Habsyah. Najasyi berkata, "Aku sekali-kali tidak akan menyerahkan kamu kepada musuh-musuh kamu." Akhirnya, terlepaslah Abdullah dan Amr bin Al-As keluar daripada istana dengan tangan kosong dan perasaan yang kecewa. Tetapi Amr bin Al-As yang terkenal dengan kecerdikan dan kecilikannya dalam diplomasi berpatah balik dan meminta izin menghadap Najasyi semula. Amr berkata kepada Najasyi, "Wahai Najasyi, orang-orang yang engkau lindungi ini mereka menghina Isa dan mereka ada mengatakan hal yang kamu tidak dapat terima berhubung Nabi Isa." Maksudnya, orang-orang Islam tidak mengatakan Isa itu anak Tuhan. Najasyi bertanya, "Apa yang mereka sebut?" Amr berkata, "Tuan tanyalah mereka sendiri." Najasyi mengarahkan supaya dipanggil semula orang-orang Islam. Najasyi bertanya, "Apa yang kamu sebut berhubung Isa anak Maryam?" Ja'far menjawab soalan Najasyi ini dengan membaca ayat Al-Quran daripada surah Maryam ayat 16 hingga 21 yang bermaksud, "Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Maryam, ketika dia memencilkan diri daripada keluarganya di sebuah tempat sebelah timur. Kemudian Maryam membuat dinding bagi melindungi dirinya daripada mereka. Maka kami hantarkan kepadanya roh daripada kami, lalu ia menyamar diri kepada seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman daripada gangguanmu, kalaulah engkau seorang yang bertakwa. Ia berkata,
Sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci. Maryam bertanya, yakni dengan cemas, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukan perempuan jahat. Ia menjawab, demikianlah keadaannya, tidak usahlah dihairankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia dan sebagai rahmat daripada kami. Dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Ja'far membaca ayat-ayat daripada surah Maryam hingga ayat 35. Najasyi masuk Islam. Najasyi bertakbir apabila Ja'far selesai membaca ayat-ayat Al-Quran berkenaan Isa. Bahkan Najasyi membenarkan apa yang Al-Quran perkatakan tentang Isa. Para penasihat Najasyi daripada kalangan ulama-ulama Kristian terkejut dengan pendirian Najasyi itu kerana bagi mereka Isa adalah anak Tuhan. Najasyi melepaskan semula orang-orang Islam dan selepas itu Najasyi selalu memanggil Ja'far datang mengajarnya berhubung Islam. Akhirnya Najasyi masuk Islam. Najasyi beriman dengan Muhammad, tetapi hal itu dirahsiakan. Para penasihat daripada kalangan ulama Kristian yang tidak senang dengan pendirian Najasyi ke atas Isa, akhirnya berjaya mengumpulkan kekuatan menggulingkan Najasyi. Berlaku peperangan antara tentera Najasyi dan pemberontak-pemberontak ini. Menurut sejarah, peperangan ini berlaku berhampiran dengan sungai, dikatakan Sungai Nil. Orang-orang Islam duduk di seberang sungai. Dari jauh, mereka dapat melihat peperangan ini, tetapi mereka tidak tahu siapa yang menang. Mereka menghantar Zubair bin Awam menyeberangi sungai melihat apa yang berlaku dalam peperangan itu. Kalau Najasyi menang, selamatlah orang Islam. Tetapi kalau Najasyi kalah, susahlah orang Islam di Habsyah. Najasyi menang. Sahabat-sahabatnya turut gembira dan bersyukur di atas kemenangan ini. Najasyi tetap di atas agama Islam sehingga dia meninggal dunia. Semasa Najasyi meninggal dunia, Jibril datang memberitahu Muhammad. Muhammad dan sahabat-sahabatnya melakukan sembahyang gaib untuk Najasyi. Imam Bukhari ada melaporkan hadis daripada Jabir. Muhammad berkata, pada hari kematian Najasyi, telah meninggal dunia pada hari ini seorang lelaki yang soleh. Bangunlah dan sembahyanglah ke atas saudara kamu, Ashama, iaitu nama Ashama, iaitu nama sebenar Najasyi. Isra Mi'raj. Selepas itu Allah memuliakan Rasulnya. Oleh itu berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini adalah peristiwa besar dalam sejarah hidup Muhammad dan dalam sejarah umat Islam. Dengan peristiwa ini, Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis menjadi semakin mulia. Bahkan turun ayat Al-Quran berhubung Masjid Al-Aqsa dalam surah Al-Isra ayat 1 yang bermaksud, Maha suci Allah yang menjalankan hambanya, yakni Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepada tanda-tanda, yakni kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam ayat ini, bumi Quds adalah bumi yang diberkati. Begitu juga kawasan di sekelilingnya. Allah memberkati tempat ini. Pada suatu malam, Jibril datang kepada Muhammad bin Abdullah yang sedang tidur di Ka'bah. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Jibril membawa Muhammad naik burak, iaitu kenderaan dari syurga, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Di Masjidil Aqsa sedang berlaku perhimpunan yang sangat luar biasa. Allah menghidupkan para rasul dan para nabi untuk bertemu dengan Muhammad di Masjidil Aqsa. Ulama menyebut jumlah para rasul 315 dan jumlah para nabi 24,000 orang.
Allah mengumpulkan bilangan yang begitu besar ini untuk bertemu dengan Muhammad. Tidak ada tempat di dunia ini yang mana semua Rasul dan Nabi-Nabi berkumpul di situ melainkan Ka'bah dan Baitul Maqdis. Muhammad berkata, semua Rasul dan Nabi menunaikan haji di Mekah. Bagaimana kita hendak bayangkan Muhammad mengimamkan sembahyang para Rasul dan Nabi? Persidangan para Rasul dan Nabi, inilah kemuliaan Muhammad. Sembahyang dan bersidang yang tidak berulang lagi buat kali kedua di bumi ini. Selepas sembahyang, Jibril datang membawa satu bekas susu dan satu bekas arak kepada Muhammad. Muhammad memilih susu. Jibril berkata kepada Muhammad, "Kamu terpimpin kerana memilih susu, wahai Muhammad. Begitu juga umat kamu. Ini menunjukkan arak itu perkara yang tidak baik. Selepas itu, baru ianya diharamkan. Allah menjaga Rasulnya. Beliau tidak pernah minum arak sejak kecil lagi." Kemudian Muhammad dimi'rajkan, iaitu diangkat ke langit. Inilah kuasa Allah yang tidak ada batasannya. Muhammad dibawa dalam perjalanan yang begitu jauh dalam masa yang terlalu singkat. Allah mahu mengajar kepada hambanya. Kalau Allah mahu, Allah boleh buat perkara yang di luar jangkauan akal dan kekuasaan manusia. Apabila dibuka pintu langit pertama kepada Muhammad, di situ sahaja Muhammad melihat berbagai perkara yang ajaib. Antaranya, Muhammad melihat seorang lelaki yang tingginya 60 kaki. Apabila lelaki ini berpaling ke kanan, dia tersenyum. Dan apabila berpaling ke kiri, dia menangis. "Siapa ini?" Muhammad bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, "Itu Adam." Apabila dia melihat ke kanan, dia melihat kepada umatnya yang masuk syurga, maka tersenyum dia. Apabila memandang ke kiri, dia melihat umatnya yang masuk ke neraka, maka menangislah dia. Kemudian Muhammad melihat ada orang yang berenang dalam lautan darah. Apabila mereka sampai ke tepi, mereka mengangakan mulut mereka, lalu para malaikat melontarkan api-api neraka ke dalam mulut mereka. Muhammad bertanya Jibril, "Siapa mereka ini?" Jibril berkata, "Mereka inilah orang-orang yang memakan harta anak yatim. Mereka disiksa di sini dulu sebelum disiksa di akhirat selepas kiamat nanti." Muhammad kemudian melihat orang-orang lelaki yang perut mereka besar-besar. Mereka semua terlentang, kemudian kaum Firaun lalu di situ sambil memijak perut orang-orang tadi. Kaum Firaun ini dibawa melihat neraka 2 kali sehari supaya mereka dapat melihat tempat mereka nanti. Dalam perjalanan mereka pergi ke neraka itu, mereka memijak perut orang-orang lelaki yang sedang terlentang ini. Muhammad bertanya, "Siapa mereka itu?" Jibril berkata, "Mereka adalah orang yang makan riba, diazab di alam barzah, begitu sebelum diazab di neraka." Kemudian, Muhammad melalui sekumpulan lelaki yang mempunyai 2 jenis makanan. Satu yang lazat dan bersih, satu lagi yang buruk dan busuk. Tetapi mereka makan makanan yang buruk dan busuk itu. Muhammad bertanya, "Siapa mereka, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Mereka inilah orang yang berzina. Mereka ada yang halal, tetapi mereka tetap mencari yang haram, walaupun mereka tahu akibat macam-macam penyakit di dunia dan azab di akhirat." Kemudian di langit yang kedua, Muhammad bertemu dengan Isa dan Yahya. Di langit ketiga, Muhammad bertemu dengan Yusuf. Di langit yang kelima, Muhammad bertemu dengan Harun. Di langit keenam, Muhammad bertemu dengan Musa. Kemudian di langit yang ketujuh, Muhammad melihat Baitul Ma'mur, Ka'bah bagi penduduk langit, tempat para malaikat tawaf dan beribadah. Kedudukan Baitul Ma'mur ini bertepatan dengan kedudukan Ka'bah di bumi. Di situ, Muhammad melihat ada seorang lelaki yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Rupanya seakan-akan rupa beliau. Muhammad bertanya, "Wahai Jibril, siapa ini?" Jibril berkata, "Itulah bapa kamu, Ibrahim." Pada setiap langit, beliau disambut dan diraikan oleh para nabi dan para malaikat.
Sampai di penghujung langit yang ketujuh, Muhammad melihat Jibril sudah berubah kepada kejadian asalnya. Itulah rupa yang pernah Muhammad lihat buat kali pertama semasa Muhammad berlari pulang ke rumah dari Gua Hira. Ini kali kedua Muhammad melihat Jibril dalam rupa itu, iaitu dekat dengan Sidratul Muntaha. Dalam surah An-Najm ayat 13 dan 14, Allah menyatakan yang bermaksud, "Dan demi sesungguhnya Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi di sisi Sidratul Muntaha." Akhirnya Muhammad sampai ke tempat yang tidak pernah orang pun manusia sampai ke situ, walaupun dia seorang rasul dan nabi. Kemudian beliau sampai di suatu kawasan yang tidak pernah sampai ke situ oleh para malaikat kecuali Jibril. Kemudian beliau sampai ke satu tempat dan Jibril meminta Muhammad ke depan. Jibril berkata, "Kalau aku ke depan selangkah, aku akan terbakar." Akhirnya beliau sampai ke Sidratul Muntaha di tempat yang sangat luar biasa ini. Dalam pertemuan yang sangat luar biasa, Allah memerintahkan sembahyang kepada Muhammad dan umat beliau. Semua undang-undang Islam Allah perintahkan melalui Jibril. Tetapi perintah sembahyang diterima sendiri oleh Muhammad terus daripada Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya sembahyang di sisi Allah. Sembahyang menjadi tiang agama hingga kini. Selepas pertemuan itu, Muhammad turun dan bertemu dengan Musa. Musa bertanya lagi, "Apa yang diperintahkan untuk kamu? Apa yang Allah perintahkan untuk umat kamu?" Muhammad berkata, "Allah memerintahkan 50 fardu sembahyang sehari semalam." Musa berkata, "Suku Israel diperintahkan kurang daripada itu, tetapi mereka tidak mampu laksanakan. Mintalah Allah ringankan lagi." Kerana belas kasihan dan kasih pada umatnya, Muhammad meminta Allah meringankan sehinggalah menjadi 5 waktu sehari semalam. Walaupun hanya 5 kali pelaksanaannya, tetapi Allah tetap memberi pahala menyamai 50 kali. Kemudian Muhammad turun ke Baitul Maqdis semula. Dari Baitul Maqdis, beliau pulang semula ke Mekah. Dalam perjalanan ini, beliau menyaksikan pelbagai pemandangan. Antaranya, Muhammad melihat suatu rombongan yang menunggang unta. Apabila unta ternampak burak, unta menjadi takut dan ada yang lari. Tuannya mengejarnya untanya, tetapi tidak berjaya. Muhammad memberitahu mereka di mana tempat unta mereka bersembunyi. Mereka semua pelik mendengar suara dari langit memberitahu mereka di mana tempat unta mereka bersembunyi. Memang benar, apabila mereka pergi ke tempat itu, mereka menjumpai unta berkenaan. Pada malam itu juga, Muhammad tiba kembali ke Mekah. Semua peristiwa yang berlaku dan perjalanan yang memakan jarak yang begitu jauh sampai ke langit yang ketujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha berlaku hanya dalam separuh dari malam. Sebelum pagi, Muhammad sudah sampai di Mekah semula. Selepas sembahyang subuh, Muhammad yang masih terkesan dengan peristiwa dan pengalaman semalam duduk sambil mengingat kembali apa yang berlaku pada beliau semalam. Abu Jahal melihat Muhammad yang dalam keadaan begitu dapat menangkap ada sesuatu yang berlaku kepada beliau. Lalu Abu Jahal datang duduk berdekatan dengan Muhammad. Dia bertanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, adakah sesuatu sudah berlaku kepada kamu?" Muhammad berkata, "Ada." Dia bertanya, "Apa yang berlaku, Muhammad?" Muhammad berkata, "Malam tadi aku pergi ke Baitul Maqdis dan aku pulang semula ke sini." Abu Jahal gembira mendengar berita ini kerana dia rasa dia mendapat perkara baru lagi memburukkan Muhammad. Sikap orang Quraisy ke atas Isra Mi'raj. Pagi itu Abu Jahal mengumpul orang ramai. Dalam hatinya sudah jelas Muhammad seorang penipu. Abu Jahal yang menyampaikan kepada orang ramai berhubung mukjizat Isra Mi'raj. Semua orang tidak percaya apa yang Abu Jahal beritahu. Orang bertanya balik kepada Muhammad bin Abdullah. Muhammad mengiyakannya. Di sini berlaku ujian. Orang yang belum masuk Islam memang tidak percaya akan hal ini.
Bagaimana dapat ke Baitul Maqdis dan pulang semula ke Mekah dalam masa 1 malam? Sedangkan naik unta ke Baitul Maqdis pun memakan masa sebulan perjalanan. Orang-orang Islam yang lemah imannya juga mulai goncang. Ada yang di antara mereka yang mengadu kepada Abu Bakar berkenaan hal ini. Abu Bakar berkata, kalau Muhammad yang bercakap begitu, Muhammad bercakap benar. Abu Bakar segera pergi kepada Muhammad di Kaabah. Dia melihat Quraisy sedang mengerumuni Muhammad. Abu Jahal memanggil semua orang supaya datang mendengar cerita Muhammad. Selama ini, dia dan pembesar-pembesar Quraisy melarang orang datang kepada Muhammad. Tetapi kali ini mereka yang memanggil orang datang kepada Muhammad. Abu Bakar terus datang menghadap Muhammad dan terus bertanya, "Wahai Muhammad, adakah Muhammad pergi ke Baitul Maqdis semalam?" "Benar," kata Muhammad. Abu Bakar berkata, "Benar apa yang engkau cakap, wahai Muhammad." Kata-kata yang terbit dari hatinya yang tidak berbelah bagi langsung dengan Muhammad. Hati yang sangat yakin dengan Muhammad. Muhammad berkata, "Engkau telah berkata benar, wahai Abu Bakar As-Siddiq." Inilah kali pertama Abu Bakar dipanggil As-Siddiq, yang bermaksud yang membenarkan. Inilah tempat Abu Bakar, tempat yang luar biasa dan tidak ada rasa ragu langsung dengan Muhammad. Abu Bakar tidak mempersoalkan langsung Muhammad. Terus dia membenarkan kata-katanya. Quraisy menyangkal keyakinan Abu Bakar itu. Mereka berkata, "Bagaimana kamu boleh percaya? Orang pergi Palestin sebulan dan balik sebulan pula. Ini Muhammad pergi 1 malam." Abu Bakar berkata, "Aku mengakui kebenaran Muhammad pada perkara yang jauh lebih besar daripada itu. Aku beriman kepada Muhammad tentang wahyu yang turun dari langit dalam masa sekelip mata. Berlaku sahaja peristiwa di bumi, wahyu pun turun mengulasnya. Kalau ini pun aku percaya, kenapa pula aku tidak percaya Muhammad pergi ke Baitul Maqdis dan pulang semula ke Mekah dalam masa 1 malam sahaja?" Bukan sekadar itu sahaja, Abu Bakar membuktikan kepada Quraisy Muhammad benar dalam apa yang beliau perkatakan itu. Kata Abu Bakar, "Wahai Muhammad, kami semua tahu engkau sebelum ini tidak pernah pergi ke Baitul Maqdis. Antara kami, ada yang pernah pergi ke sana. Ceritakanlah kepada kami bagaimana keadaan Baitul Maqdis itu." Muhammad pun menceritakan keadaan di Baitul Maqdis. Ada antara Quraisy yang mula bertanya pertanyaan secara terperinci. Berapa jumlah tiangnya, berapa jumlah pintunya, berapa jumlah tingkapnya. Begitu juga usaha Quraisy bagi membuktikan Muhammad tidak benar. Walaupun sudah jelas pada mereka Muhammad menceritakan Masjid Al-Aqsa tepat dengan yang sebenarnya. Muhammad menjawab semua pertanyaan yang Quraisy tanyakan. Tidak ada yang Muhammad tidak tahu dan tidak dapat jawab. Quraisy pelik, tetapi hati mereka belum terbuka untuk beriman. Mereka tetap tidak percaya. Tetapi Muhammad berkata, "Antara kita ada bukti yang lahir. Ada rombongan yang aku pintas semasa perjalanan pulang." Muhammad memberitahu Quraisy ciri-ciri rombongan ini, bahkan ciri unta yang mengetuai rombongan ini secara terperinci. Muhammad berkata lagi, "Ada unta mereka yang hilang di dalam tengah perjalanan. Aku yang menunjukkan kepada mereka tempat unta mereka bersembunyi." Quraisy bertanya, "Bilakah rombongan itu akan sampai ke Mekah?" Muhammad berkata, 3 hari dari sekarang." Mereka menunggu rombongan ini. Pada hari yang ditentukan, dari pagi lagi orang-orang Mekah sudah bersiap menunggu rombongan ini. Memang benar, rombongan ini sampai tepat pada masanya. Di depan rombongan ini ada unta yang disebut oleh Muhammad. Tepat dengan ciri-cirinya sama seperti yang Muhammad sebut. Quraisy bertanya mereka berkaitan dengan unta mereka yang hilang. Mereka berkata, "Betul, kami memang kehilangan seekor unta, tetapi kami mendengar suara dari langit memberitahu tempatnya." Rombongan ini pun pelik. Bagaimana Quraisy dapat tahu mereka kehilangan unta semasa dalam perjalanan mereka, sedangkan berita itu masih belum tersebar? Semua ini bukti-bukti lahir yang membenarkan kata-kata Muhammad. Tetapi Quraisy tetap tidak beriman. Peristiwa bulan terbelah.
Quraisy memang tidak mahu beriman. Pernah suatu masa mereka meminta Muhammad bin Abdullah menunjukkan kepada mereka mukjizat lahir. Akhirnya Muhammad bertanya kepada mereka, "Adakah kalau aku boleh belah bulan kamu semua akan beriman?" Mereka berkata, "Ya." Maka pada suatu malam bulan mengambang penuh, semua berkumpul. Muhammad pun memerintahkan bulan supaya terbelah dua. Maka terbelahlah bulan menjadi dua. Satu di sebelah bukit di kanan Mekah dan satu lagi di sebelah bukit di kiri Mekah. Mereka melihat dengan mata kepala mereka. Walaupun begitu, mereka tetap tidak beriman. Mereka berkata, "Demi Allah, benarlah engkau ini ahli sihir." Imam Ibn Katsir dan ahli-ahli sejarah yang lain berkata, peristiwa bulan terbelah ini dapat dilihat oleh semua manusia sehingga orang mengambil peristiwa besar ini sebagai tanda waktu bagi kalender mereka, sebagaimana orang mengambil peristiwa tentera Abraha dimusnahkan sebagai titik permulaan untuk menulis sejarah mereka. Diceritakan juga, orang di India pada masa itu juga mengambil peristiwa ini sebagai tanda bagi menulis sejarah mereka. Allah menceritakan kisah bulan terbelah dua ini di dalam Al-Quran, surah Al-Qamar ayat 1 dan 2 yang bermaksud, telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Dan kalau mereka kaum musyrik Mekah melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus berlaku. Pada suatu masa, ada seorang ahli gusti yang tidak dapat dikalahkan mencabar Muhammad berlawan. Kalau Muhammad dapat mengalahkannya, dia akan beriman. Apabila berlawan, Muhammad menang. Dia meminta mengulang perlawanan lagi. Sampai 3 kali perlawanan, Muhammad tetap menang. Tetapi dia tetap tidak mahu beriman. Ahli gusti itu berkata, "Aku tidak akan beriman dengan kamu, wahai Muhammad, sehinggalah pokok yang ada di situ bercakap." Terus pokok itu bercakap. Pokok itu mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan mata ahli gusti ini. Sampai begitu sekalipun dia tidak mahu beriman lagi. Akhirnya dia mengatakan, Muhammad adalah ahli sihir. Muhammad menemui suku-suku lain pada musim haji. Apabila Muhammad bin Abdullah melihat Quraisy begitu keras hati, tidak ada harapan lagi pada mereka. Muhammad mula menumpukan dakwahnya kepada suku lain. Muhammad menunggu mereka pada musim haji. Muhammad datang berjumpa setiap suku yang datang. Muhammad mahu mencari kaum yang beriman dan dapat membantu perjuangan beliau. Menurut seorang sahabat, dia melihat bagaimana Muhammad berpindah dari satu suku kepada suku yang lain, berdakwah dan mengajak mereka beriman dan membantu perjuangan beliau. Pada masa itu, kemana sahaja Muhammad pergi, ada seorang yang sentiasa mengekori di belakang beliau. Selepas Muhammad berdakwah, dia pula berdakwah. Dia mengatakan Muhammad berbohong, Muhammad penipu, pendusta dan sebagainya. Kami sudah lama dengannya dan kami lebih mengenali siapa dia. Muhammad tidak menjawab langsung segala tuduhannya. Apabila dia bertanya, mereka memberitahu, itulah bapa saudaranya, Abu Lahab. Sepanjang masa Abu Lahab menghalang dakwah, menjauhkan manusia daripada kebenaran. Akhirnya, sampailah Muhammad kepada satu Saksuah yang datang haji pada tahun itu. Suku Saksuah datang haji pada tahun itu. Muhammad berdakwah kepada ketuanya dan akhirnya dia menerima Islam. Dia merasakan Muhammad pasti dapat mengalahkan Arab dan dia dan kaumnya sepakat masuk Islam dan mempertahankan Muhammad dengan pedang-pedang mereka. Mereka, suku ini terkenal sebagai suku yang kuat. Akhirnya ketua mereka bertemu Muhammad dan memberitahu mereka semua akan masuk Islam dan membela perjuangan Muhammad. Tetapi dengan syarat selepas kematian Muhammad, dia menjadi pengganti dan khalifahnya. Muhammad tidak menerima tawaran ini kerana itu urusan Allah. Akhirnya, dia dan kaumnya tidak jadi masuk Islam. Apabila suku Saksuah pulang, mereka menceritakan peristiwa ini kepada seorang syekh, orang tua di kalangan mereka yang menjadi tempat rujukan mereka. Syekh ini berkata, "Kamu lepaskan suatu perkara yang sangat besar, tiada gantinya.
Adakah kamu tidak tahu ini zaman kehadiran seorang nabi daripada suku Ismail? Setakat ini, belum ada lagi orang lain daripada suku Ismail mengaku nabi. Kenapa kamu semua tidak menerima dakwahnya?